أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 10, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yaitu hukum Arab. Yaitu hukum Arab 3 bahagian. Wajib Arad, mustahil Arad, dan harus Arad. Dan yaitu hukum Arad 3 bahagian. 1, wajib Arad ataupun dipanggil wajib aridi, aradiyun ataupun aridiyun dengan sifat aradiyun masdar ataupun aridiyun dengan sifat wajib Arad, mustahil Arad, dan harus Arad. 3 bahagian bagi hukum Arad. Hukum Arad ni hukum akal aradiyun ataupun hukum akal aridiyun ataupun dipanggil sebagai hukum syarak ataupun dipanggil hukum syarak. Hukum Arab ni ataupun dipanggil hukum syarak. Arab ni kalau ikutlah yang baru datang tu arid, yang baru datang. Yang asalnya harus akal zatiyun. Itu asal. Arab ni tilik kepada janjian Al-Quran, tilik kepada takhsis iradah, tilik kepada ilmu Allah, tilik pada ta'alluq ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Arad. Arad ni yang baru datang. Dia ada zati asal, aradiyun satu hak Arad. Jadi 2 bahagian. Zati aradiyun yang kita bicara minggu lepasnya. Kalau pergi pada hukum fiqh kan minggu lepas ada dipanggil berkait dengan membaca bismillah. Membaca bismillah ni kalau perkara haram baca bismillah. Haram mana? Haram zati, haram asal. Minum arak atau haram asal. Minum arak tu haram dah. Tak saduk kerana lah.
Adapun minum air mineral, hukum asalnya harus. Air mineral kepunyaan orang minum tanpa keizinan. Haramlah. Haram arat dia panggil. Baru datang. Apa baru datangnya? Dia tak minta izin. Tapi minum air asalnya harus. Haram kerana arid. Arat ni baru datang kerana tanpa izin. Adapun nak faham zati dengan aridi ni. Adapun minum arak, minum arak zati asal dia haram tau. Ke minum arak kalau milik sendiri harus, milik orang baru haram. Ada. Minum arak hukumnya haram zati. Minum air mineral harus, hukum yang zati. Milik orang tanpa izin dia panggil haram aridi. Kalau kata benda haram, haram baca bismillah, haram yang zati. Adapun haram yang aridi, sunat baca bismillah. Walaupun diminum air orang tanpa izin tuan dia haram, tapi hukum sunat baca bismillah tetap sunat. Pada ni sunat baca bismillah tetap sunat. Sebab itu bukan haram zati dia panggil. Nak beza zati dengan aridi je. Jadi sekarang ni bicara hukum arak ni hukum akal aridi dia panggil. Ataupun dia panggil dengan hukum syarak. Hukum arak ni terdahulu artinya keputusan yang datang dari pihak Allah. Yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Adapun keputusan daripada Allah menetapkan kamu wajib beriman, kamu wajib solat. Itu hukum syarak 5. Hukum syarak taklifiyah yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Yang mana dijanjikan dengan pahala jika mengerjakan, dijanjikan dengan seksa apabila meninggalkan. Itu wajib syarak taklifiyah yang 5. Haning wajib syarak dia panggil hukum syarak terhenti kepada perkara yang diputuskan oleh Allah, yang dihantar oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang diputuskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim bertepatan dengan takhsis iradah. Apa yang ditakhsiskan oleh iradah bertepatan dengan ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum ini hukum syarak. Hukum syarak itu dia panggil. Ataupun di sini dipanggil hukum arak, mana hukum akal aradiyun ataupun aridiyun. Dan iaitu hukum arak ni 3 bahagian. Wajib arak, ini wajib akal aridi, mustahil arak dan harus arak. Jadi kita panjang dah mengelepah ni. Kita panjang dah mengelepah. Jadi kita ni kita kena pecah 2 molek. Yang pertama hukum syarak yang dijanjikan pahala. Yang kedua hukum syarak keputusan Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kena beza 2 ni. Satu lagi nak beza hukum akal hak zati dengan hukum akal hak aridi ni. Dia beza 2 tu. Dia hukum syarak hak taklifiyah yang 5 tu, hak tu dalam usul fiqh tu. Hak tu hukum taklif, hukum wadai apa semua tu dibicara tu. Jadi kita terkadang sebut hukum syarak yang kita bicara 3 ni. Terkadang hanya sebut hukum akal aridi je. Cuma biar kita kenal. Satu yang kita panggil hukum syarak, yang kita duk faham-faham, yang mana keputusan daripada Allah, ketetapan daripada Allah yang diperintahkan ke atas kita beriman dan buat. Contohnya solat. Itu hukum syarak hak 5 tu, hukum syarak, hukum taklifiyah yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Itu tetap dah tu. Kita beriman. Contoh kita ambilnya berkaitan dengan qiyamah.
berkaitan dengan qiyamah, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya qiyamah akan datang tidak ada ragu. Sekarang hak qiyamah tu kita diperintahkan untuk beriman. Kita diperintahkan untuk beriman. Bila kita beriman dijanjikan pahala, bila tidak beriman dijanjikan seksa, bahkan kekal neraka selama-lamanya. Pada ni tu hukum syarak. Hukum syarak hak taklif yang diberati atas kita, yang diberati atas kita, yang mana kita wajib kena beriman. Tu hukum syarak taklif dia panggil. Taklif ni berat atas kita, kan kita mukallaf kan. Kita mukallaf ni orang yang diberati syarak, isim maf'ul. Kita ni mukallaf. Mukallif siapa mukallif? Yang memberati atas kita siapa? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul jadi mukallif. Mukallif tu isim fa'il yang memberati atas kita, yang memberati atas kita pada beriman, yang memberati atas kita pada buat, yang memberati atas kita pada tinggal. Yang mukallif ni Allah dan Rasul. Kita yang diberati, mukallaf dipanggil, yang diberati syarak. Jadi kita orang mukallaf ni ada hukum dia, hukum taklif yang 5: wajib, sunat, harum, haram, makruh. Ni hukum taklif yang 5. Yang kita nak bicara sini hak wajib, syarak, taklif. Syarak memerintahkan kita, memberati atas kita supaya beriman. Syarak memberati atas kita supaya mengerjakan. Itu dipanggil wajib, syarak, taklifiyah yang 5. Jadi kita diperintah beriman dengan hari akhirah. Kita diperintah beriman dengan hari akhirah. Kita pun beriman. Itu wajib syarak atas kita, tuntutan atas kita, diberati atas kita, dijanjikan dengan pahala apabila beriman, apabila mengerjakan, dijanji seksa apabila tidak beriman dan tidak mengerjakan. Itu hak hukum syarak taklifiyah yang 5. Kemudian kita pergi kepada semata-mata perkara ni diputuskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Diputuskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan, Allah yang menyatakan qiyamah akan berlaku. Hak kita diperintahkan beriman, itu ayat lain. Ayat yang menyatakan qiyamah akan berlaku. Jadi apabila Al-Quran menyatakan seumpama tu, mana itu adalah keputusan daripada Allah. Tetapi adakah diberati atas kita? Kalau kiamah berlaku, kamu dapat pahala. Kalau kiamah tak berlaku, kamu dapat dosa. Tak ada kaitan. Tuhan beritahu kiamah akan berlaku. Kita diperintah beriman. Itu bawalah hukum syarak yang 5. Kita hanya bicara hak semata-mata apa yang dijanjikan di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, kiamat akan berlaku. Jadi waktu dia panggil hukum syarak, keputusan daripada Allah yang mengatakan kiamat akan berlaku. Tapi tidak kata dituntut ataupun dijanji, diperintah pada kita, dijanjikan dengan pahala. Tidak. Itu dia panggil hukum syarak yang 3. Wajib syarak, mustahil syarak, haruh syarak. Ataupun dipanggil satu nama lagi, hukum akal aradiyun ataupun hukum akal aridiyun. Jadi kita balik proses lagi. Apa beza antara hukum akal zati dengan hukum akal aradi yang kita bicara sekarang? Hukum akal zati ni hanya semata-mata tilik akal. Hanya semata-mata tilik akal, pandang kepada kekuasaan dan pemilikan Allah. Tidak pandang kepada arid ni, Quran kita tahu tidak. Semata-mata pandang kepada kekuasaan dan pemilikan Allah berkait dengan qiyamah. Jangan pandang pada ayat Quran. Itu aradi. Tilik pada asal. Tilik kepada asal. Qiyamah, dunia dihancurkan. Ataupun tidak berlakunya kiamah, dunia dikekalkan. Barang milik Allah, semuanya bawah kekuasaan Allah, akan boleh terima.
Dihancurkan dunia, akal boleh terima. Dikekalkan dunia, akal boleh terima. Tu. Dua-dua boleh terima. Itu dipanggil harus akal zati hak asal. Ni tilik akal semata-mata ni. Jangan hak pandang Quran lagi ni. Tilik akal semata-mata. Tilik akal semata-mata. Mana kiamah berlaku ke, kiamah tak berlaku ke? Hak ni bicara bab hukum akal, hak pergi pada harus akal zati. Dia sama juga. Kita asalnya bicara hukum akal, wasilah tangga pada kita beriman akan kewujudan Allah. Jadi kita beriman akan kewujudan Allah ni, kita kira pada akal. Kira pada akal. Oh, ada langit, ada bumi ni, takkan tak ada Tuhan. Ada hukum akal ni, maka akal kita memutuskan. Akal kita memutuskan akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wajib pada akal Tuhan wujud. Wajib pada akal Tuhan wujud. Tu tangga. Bila akal memutuskan seumpama tu, kita balik pada hukum syarak taklifiah yang 5, kita wajib berpegang Allah wujud. Dalilnya tangga dia akal. Tu. Tangganya mari pada akal. Maka kita pun pergi pada hukum syarak, hukum syarak yang 5 tu lah. Kita pun berpegang akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum akal. Mana kita tilik akal semata-mata. Kita tilik akal semata-mata, kita boleh jumpa pegangan, kita boleh jumpa dengan akal kita akan kewujudan Tuhan sebab ada langit dan bumi. Tapi akal ni dipandu dengan syarak lah. Syarak ni hak ulama-ulama muktabar. Tapi untuk kita ni semata-mata akal. Sebab kita ada akal belaka. Jangan akal seorang hak tak ada Tuhan. Tu akal dia juga. Tapi dia keluar keputusan dia. Ada ni. Cuma akal ni sebagai tangga, sebenarnya asalnya bukan akal. Asalnya Quran hadis. Asalnya Quran hadis. Tapi nak pergi pada Quran hadis ni, dia kena palusi satu-satu. Ada kita orang berakal. Apakah hukum akal? Hukum akal dipandu oleh ulama, dasarnya Quran hadis. Akal memutuskan kewujudan Allah Ta'ala wajib pada akal, kita pun berpegang. Yang bertepatan dengan Al-Quranul Karim. Ada ni. Mana fikir akal. Akal boleh fikir kau akal. Tak tergambar pada akal. Langit bumi ada, tiba-tiba Tuhan tak ada. Itu hukum akal. Jadi kita bicara sekarang ni, hak hukum akal yang kita nak bicara adalah hak harus pada akal. Harus pada akal dengan bahawa kita fikir-fikir dengan akal. Dunia ni kalau kata dihancurkan, milik Allah. Allah berkacau lah. Kalau Allah nak kekalkan, Allah kuasa kekal, akal boleh terima. Dia panggil harus akal zati, dia panggil hak asal. Barulah kita pergi setangga lagi, Quran beritahu macam mana atau aradi. Quran beritahu innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Quran beritahu kiamat akan datang, tidak ada ragu. Kita main ke akal lagi ni. Oh, Quran beritahu. Kita pergi ke akal. Akal boleh terima ke tak? Quran beritahu. Tiba-tiba tak berlaku. Jadi Quran ni jatuh jadi dusta pula. Khabar Allah Ta'ala dalam Al-Quran jadi tak berlaku dusta. Akal boleh terima tak Quran dusta? Akal tak boleh terima. Wajib akal ardi kiamat akan berlaku. Itu sahaja. Hak pegangan kita tetap ada. Hak ni je kita tukar. Sebab tu di awalnya terkadang ramai orang yang jahil dalam perkara ni, sehingga orang yang tidak disangkakan dengan jahil juga. Makna apa ni? Kita orang awam biasa, jahil perkara ni tak berdosa. Pegangan kita tetap ada. Kiamat akan berlaku. Apa nama pegangan kita? Hukum apa? Hukum syarak pegangan lah.
Dan hukum akal nak letak mana? Hukum akal aradi, wajib akal aradi. Tak pandai nak sebut, tak ada masalah. Cuma didatangkan hukum akal, harus akal ni. Kira-kira tak ada dah. Apa dia harus pada akal? Dalam kitab, selepas habis bicara 20 sifat yang wajib bagi Allah, disusuli dengan 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang ke-41 harus pada akal. Kenapa harus pada akal? Harus Allah mengada dan harus Allah tidak mengada. Allah buat, akal boleh terima. Allah tak buat, akal boleh terima. Hak ni tilik semata-mata hak kekuasaan Tuhan. Buat ke tak buat, kalau tilik kepada taksis iradah, tak ada dah. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Tu tetap dah. Tuhan kehendak berlaku, wajib berlaku. Tuhan tidak kehendak, maka tidak akan berlaku. Tu tilik pada wakil. Yang hakiki berlakunya gitulah. Ada ni. Jadi harus Allah mengada. Allah buat, akal boleh terima. Allah tak buat, akal boleh terima. Ini semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah. Sekarang ni perkara mungkin ada ataupun tiada, Allah telah menentukan pada azal. Allah telah menentukan pada azal. Allah menentukan perkara tu ada, harus lagi ada. Wajib akal aradi, perkara tu pasti berlaku. Sebab kalau Allah menentukan perkara tu berlaku, sampai masa tak berlaku, mana sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil sama sekali. Maknanya harus pada akal. Allah mengada, Allah meninggal, Allah tidak mengada. Pada hakikat wakilnya tak ada dah haru-haru ni. Cuma untuk menyempurnakan sifat istighna Allah Ta'ala. Allah mengada, akal boleh terima. Allah tidak mengada, akal boleh terima. Sebab Allah bersifat dengan sifat istighna, terkaya Allah daripada segala-galanya. Satu laginya, nak tolak akidah Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib buat yang salah, wajib buat yang aslah. Allah wajib buat baik kepada hamba. Allah wajib buat terlebih baik kepada hamba. Mana baik? Allah wajib cukupkan makan hamba, tu baik. Mana yang terlebih baik, yang wajib atas Allah? Allah beri makan sedap-sedap, wajib bagi Allah. Ni Mu'tazilah. Tu ramai hak kebuluh. Ramai kebuluh. Hak kebuluh tu benda buruk. Benda buruk tu bukan Allah buat. Dah kebuluh lah mai duk berperang. Bila berperang huru-hara. Berperang ni perkara buruk, perkara jahat. Allah tak kehendak, kamu sendiri yang kehendak. Kamu yang berperang, kamu kebuluh. Berperang kamu bukan Allah kehendak, kebuluh kamu bukan Allah kehendak. Itu Mu'tazilah. Tapi kita makan cukup ni, ini kewajipan atas Allah. Itu Mu'tazilah. Kita ada sini dah. Harus Allah mengada, meniada. Harus Allah mengadakan makanan untuk kita, harus pada akal. Allah tidak mengadakan makanan untuk kita, harus akal diterima kedua-dua. Tapi balik pada hakikinya, pada azab Allah telah menetapkan makanan ada ke, makanan tak ada ke. Tilik situ tak ada dah harus Allah mengada meniada ni. Jadi didatangkan lagi sifat harus ni untuk menyempurnakan sifat istighna Allah. Satu, dia ada dua ilah lah, dua kerana. Kenapa masih lagi didatangkan harus akal Allah mengada, harus akal Allah tidak mengada ni? Didatangkan dua ilah, dua kerana. Yang pertama untuk menyempurnakan sifat istighna Allah Ta'ala. Yang kedua untuk menolak akidah Mu'tazilah. Allah wajib buat perkara yang salah baik, perkara yang aslah yang terlebih baik. Itu sahaja. Pada hakikatnya, pada wakilnya, tak ada dah haru-haru. Allah menentukan ada, wajib ada. Allah menentukan tiada, wajib tiada. Jadi hak ni pun kadang-kadang banyak juga kita hak keliru. Cuma saya sebut minggu lepasnya,
hak berkait dengan saya pernah baca lah. Ada ke dia kata Asy'ariyah, orang yang mati dalam iman harus Allah memasukkan ke dalam neraka. Orang mati kafir harus Allah memasukkan ke dalam syurga. Akidah apa seumpama ni? Dia jadi keliru lah situ. Itu hanya harus akal zati sahaja. Wakil takkan berlaku gitu, sebenarnya takkan berlaku gitu. Dan apa yang akan berlakunya? Orang beriman ke mana, orang kafir ke mana, Quran beritahu ke mana? Yang Quran beritahu tu yang akan berlaku. Quran beritahu tu dia pergi pada hukum akal aradi, bukan zati dah. Mana batu macam tadi kan, harus Allah mengada. Allah benda ni tidak mengada. Mana termasuklah harus Allah memasukkan orang beriman ke syurga, harus Allah masukkan orang beriman ke neraka, harus Allah masukkan orang kafir ke syurga, harus Allah masukkan orang kafir ke neraka, harus Allah mengada dan meninggalkan harus Allah mengada dan harus Allah meninggalkan meniada tu. Allah buat apa pun harus bagi Allah. Sama lah. Orang beriman bersyurga, berneraka, harus. Orang kafir bersyurga, berneraka, harus. Kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Dia beriman kan? Beriman bukan qada qadar. Dia kafir kan? Kafir pun qada qadar. Tapi kadang-kadang waktu tu kita ngaji je sifat harus. Ngaji belaka harus Allah mengadakan akan sesuatu dan mungkinun ataupun meninggalkannya. Harus Allah mengadakan sesuatu dan mungkinun ataupun meninggalkannya. Allah mengada semungkinun. Mungkinun ni apa? Benda yang jaiz, akan boleh terima. Mungkinun lah. Orang beriman ke syurga, mungkinun. Orang beriman ke neraka, mungkinun. Orang kafir ke syurga, mungkinun. Orang kafir ke neraka, mungkinun. Mana boleh terima kedua-dua? Maka harus Allah mengada, harus Allah meninggalkan meniada. Hatu hak tajuk harus pada akal. Tapi lupuh kita macam mana? Kalau pergi pada hak mumkinun tu ke syurga, hak mumkinun tu ke neraka. Sebab apa? Ke syurga akal boleh terima, ke neraka mumkinun akal boleh terima. Gitu. Pening balik kitanya. Sebab apa? Sebab kita duduk pegang hak aridi. Hak aridi. Kita pegang hak aridi kan. Hak aridi hak Quran janji orang yang mati dan kadang beriman beramal soleh, janji yang Qurannya syurga. Maka wajib akal aridi, wajib syurga. Mustahil Al-Quran mungkin janji, mustahil Allah Ta'ala mungkin janji, mustahil hak Quran beritahu tak berlaku. Dan Quran sudah beritahu, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni orang yang syirik akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mati syirik, orang yang mati kafir, mustahil diampuni. Wajib akal aridi ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi hak aridi tu. Jadi hak hukum akal hak asal tu jadi tutup. Hukum akal asal tu jadi tutup. Hukum akal asal harus Allah mengadakan sesuatu daripada mumkinun dan meninggalkannya. Kan gitu kan? Harus akal. Selesai sifat wajib 20. Selesai sifat harus, sifat mustahil 20. Apa di sifat harus? Harus Allah mengadakan sesuatu dia mumkinun. Apa dia mumkinun? Perkara yang akal boleh terima, ya, dan akal boleh terima tidak. Maka kalau akal boleh terima ya tidak, tadilah orang kafir, orang beriman ke syurga, mumkinun. Ke neraka, mumkinun. Orang kafir ke syurga, mumkinun. Ke neraka mungkin itu harus akal zati. Tapi kita tutup dengan hak aradi. Sebab apa? Yang kita duduk beriman soleh ni kerana kita pandai pada aradi tu lah. Hak janji Quran, orang beriman orang soleh syurga. Kenapa? Kerana kita takut pada janji Quran, hak janji seksa hak aradi tu lah. Orang kafir neraka,
Orang derhaka neraka. Itu tilik kepada janjian Al-Quran, janjian balas baik ataupun janjian balas buruk. Wa'dun ataupun wa'idun. Wa'dun janjian baik, wa'idun janjian buruk. Kita duduk situ lah. Kita pun orang beriman, syurga mana mungkin neraka. Tilik situ, tilik Quran. Ada pun Mu'tazilah dia lain. Batu kita ni kalau sebutlah dimasukkan ke syurga dengan kurniaan Allah. Sebab Mu'tazilah wajib syurga. Wajib dianya. Kita sebut kurniaan, masuk ke dalam neraka dengan keadilan. Keadilan ni kerana nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah adil macam mana ahli sunnah. Hokih kerana masuk neraka itu kerana kufur. Sebab masuk neraka kerana melakukan maksiat. Dalam keadaan kufur tu qada qadar. Dalam keadaan maksiat tu qada qadar. Allah pun neraka kerana kufur dan maksiat, qada qadar. Adil ke mana? Zalim lah Tuhan kata gitu. Ada, itulah adil kita ahli sunnah. Tak, Mu'tazilah kata tak adil gitu. Hak adilnya mana? Hak adilnya kafir dia tu bukan qada qadar. Maksiat dia tu bukan qada qadar. Tu hak Mu'tazilah. Ada tak kita? Dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Nak tolak Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah tidak berpegang Allah zalim. Berpegang Allah zalim tu kafir tu. Jadi Mu'tazilahnya sebab ke neraka kafir. Sebab ke neraka maksiat. Maka kafir maksiat bukan qada Allah. Apa adil? Itu Mu'tazilah. Dan kita ahli sunnah dah. Sebab ke neraka kafir qada Allah. Sebab ke neraka melakukan maksiat qada Allah. Maka dimasukkan ke neraka dengan keadilan. Adil tu. Dimasukkan syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke neraka dengan keadilan. Kedua-dua tu tolak Mu'tazilah. Dah. Masuk syurga wajib bagi Allah. Sebab Allah wajib buat baik. Kita ahli sunnah tak? Harus bagi Allah mengada dan meniadakan perkara yang mungkin. Harus akal hak zati. Dia ngelik-ngelik sikit je sebenarnya. Sebab balik pada hak hakiki wakil. Dah Quran beritahu gitu, dah tak wajib jugalah. Tapi ngelik-ngelik je. Wajib Allah ni jadi nampak macam mana istighna Allah Ta'ala-nya, terkaya Allah macam mana. Waktu wajib. Memang kalau kita balik pada hakiki wakil, Allah yang kehendak pada azal. Semasa Allah wajib buatlah. Akal tak terima. Allah kehendak pada azal, pemasa Allah lupa nak buat. Jadi kalau kira-kira wajiblah. Dimasukkan ke syurga wajiblah. Sebab apa? Itulah kehendak Allah. Sebab Allah janji dalam Quran gitu. Tapi nak elok sikit je. Akhirnya dengan kurniaan. Dengan kurniaan Allah dimasukkan ke syurga. Wajib ke tak? Balik pada hukum akal harus je. Hukum akal zati harus tu. Cuba pergi balik. Allah bersyurga tu kenapa? Kerana Allah janji dalam Quran dah. Yang Allah telah taksiskan iradah pada azal. Allah menentukan pada azal gitu. Dan Allah mengetahui pada azal begitu. Maka yang akan berlaku begitu. Wajib berlaku begitu. Wajib akal aradi. Mana ngelok-ngelok gitu je. Sebab tu kadang-kadang dia dengan Mu'tazilah ni belang-belang juga kadang-kadang. Dia ada sikit-sikit yang nak elok. Sikit-sikit yang nak elok. Dan Mu'tazilah kan wajib. Tapi kalau ahli sunnah tilik kepada hak aradi ni janji Al-Quran, memanglah janji Al-Quran bertepatan dengan takhsis iradah, bertepatan dengan takluk ilmu Allah. Allah janji begitu, Allah wajib buat begitu. Sebab itu adalah kehendak Allah pada azal. Itulah perkara yang Allah mengetahui pada azal. Wajib kan? Wajib akal aradi. Tak sebut wajib akal aradi tu. Harus akal semacam. Harus akal zati.
nak ngelak daripada wajib atas Allah. Jadi di mana kau sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama hukum syarak taklif yang 5 kena beza dengan hukum syarak perkara diputuskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nak beza pula antara harus akal aridi, harus akal zati dengan hukum akal aradi yang 3 ni. Wajib akal aradi, mustahil akal aradi, harus akal aradi. Duduk pada hukum akal zati, duduk di bawah hukum harus akal zati. Jadi kalau itu balik pada akal semata-mata, orang beriman tu qada Allah. Allah boleh mana? Hak dia. Orang kafir pun qada Allah. Allah boleh mana? Hak dia. Ni. Tilik pada kekuasaan dan pemilikan Allah. Situ semata-mata. Quran janji bola aradi. Quran janji maka wajib berlaku. Ini semata-mata tilik pada akal, berpandukan pada kekuasaan dan pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik pada asal ni kok, maknanya walaupun Allah menentukan kita tu alhamdulillah beriman rasulullah, pergantungan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah belaka. Milik Allah belaka. Bergantung kepada rahmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung pada rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah qadakkan kita beriman rasulullah. Hak tu hak dia nak letak gitu. Di hari akhir letak mana? Hak dia kuasa belaka. Tapi kita mengharap janjian Al-Quranul Karim. Kenapa ni? Bala baik semata-mata harap akan rahmat dan kurnia Allah, bukan hak kita pun beriman dan beramal soleh. Jadi kena beza molek. Kalau sini dia pergi pada hukum akal je ni. Hukum akal aradi nak beza dengan hukum akal zati, hak di musak sebelah. Ini hak arak ni. Wajib arak, mustahil arak dan harus arak. Tapi hak saya sebut tadi tu kena cermat lah. Kalau disebut orang beriman harus ke neraka, harus ni hak milik kuasaan Tuhan. Lepas tu Quran janji, hak tu aradi, hak tu wajib berlaku. Allah berjanji, Allah Ta'ala innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak memukri janji. Jadi timbul-timbul wajib jugalah ke syurga, tapi selindung sikit. Tapi nampak wajib di mana tak akan sempurna sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan erti wajib arak itu, ni perhabis baca ni, iaitu wajib arak, mana wajib akal aridi, barang yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Apa Al-Quran beritahu? Wajib akal aradi berlaku. Sebab apa? Sebab keputusan Allah yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim mustahil, dusta sama sekali. Mana seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya tiap yang bernyawa itu merasai ia akan mati. Jadi mati ke atas tiap-tiap bernyawa wajib akal aradi. Sebab itu janjian Al-Quran.
Tapi kalau tilik kepada kekuasaan Allah, terus hidup tak mati-mati, Allah kuasa. Terus hidup tak mati-mati, Allah kuasa. Sebagian hidupnya selepas dibangkitkan. Hidup selepas dibangkitkan. Hidup selama-lama. Itulah kekuasaan Allah. Tapi hidup selama-lama, selepas dibangkitkan, tilik pada hukum akal hak zati, harus je mati. Tapi Quran sebut dah khalidina fiha abada, kekal kan. Jadi tilik kepada janjian Al-Quran, selepas dibangkitkan mustahil mati, hidup selama-lama. Ni hidup atas dunia, Quran sudah beritahu yang bernyawa akan mati. Yang bernyawa akan mati, maka wajib akal aradi yang bernyawa akan mati hidup atas dunia. Tapi kalau tilik pada kekuasaan Allah, Allah boleh kekalkan hidup. Itu kekuasaan Allah. Sampai di hari akhirah pula, tilik pada kekuasaan Allah. Allah nak mati pun boleh ada syurga. Allah nak mati balik pun boleh ada neraka. Tapi hak Quran janji macam mana, keputusan Al-Quran macam mana, akan dikekalkan. Maka selepas dibangkitkan kembali, wajib akal aradi, ahli syurga, ahli neraka. Tak akan mati-mati dah. Itu selepas dibangkitkan. Tak akan mati-mati dah. Wajib akal aradi yang dihidupkan kali sampai kedua, tidak akan mati sampai ke bila-bila. Ahli syurga, ahli neraka tidak akan mati sampai bila-bila. Itu hak wajib akal aradi. Tilik pada hukum akal zati, Allah nak mati, Allah mati je. Ahli syurga, Allah nak peracur balik ahli neraka, Allah peracur je, akal boleh terima. Itu tilik pada kekuasaan Allah. Dan Quran beritahu macam mana. Itu hak aradi. Itu dua beza antara dua perkara. Lepas daripada dibangkitkan daripada masyar, lepas itu sangka kedua, hidup selama-lama, Allah tak boleh nak mati ke? Allah boleh mati, tapi Allah kekalkan sebagaimana keputusan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah Ta'ala, innakum yaumal qiyamati tub'asun. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkitkan hidup kembali. Maka dinamakan wajib Arab. Balik pada hukum akal, hak asal, hak zati, selepas dimatikan senyap sampai ke sudah, akal boleh terima. Tapi Quran beritahu macam mana? Akan dibangkitkan kembali. Maka dibangkitkan kembali adalah wajib akal aradi. Kita berpegang akan dihidupkan kembali, itu wajib syarak 5 perkara tu. Kita berpegang akan dihidupkan kembali, dijanjikan pahala. Tidak berpegang akan dihidupkan kembali, dijanjikan seksa, bukan tidak sah iman. Kekal kata selama-lama. Tu hukum syarak 5 perkara tu. Ni hak semata-mata hak Quran beritahu macam mana. Akan dibangkitkan kembali. Maka wajib akal aradi akan dibangkitkan kembali. Balik pada hukum akal hak zati, harus sahaja. Sebab itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hak hukum akal hak zati semata-mata ni ialah untuk orang-orang yang tak beriman tu, dia nak kena pakai hukum akal ni. Nak kena pakai hukum akal. Pada ni dah macam orang-orang kafir, dah hancur dah, nak hidup kembali, hancur dah. Mana apa? Dia balik pada hukum adah. Kalau balik pada hukum akal, kenapanya Allah nak hidupkan kembali, akal tak boleh terima? Tu pakai hukum akal. Sebab tu Quran pun ada jawapan hukum akal. Pada Yasin tu kan, qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur? Mai yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa nak menghidupkan kembali tulang hancur?
Jawapan dia mudah je. Qul, jawab alimu ya Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah. Akan menghidupkan kembali tulang yang hancur ni, yang menjadikan hak mula-mula tak ada gitu. Tak akan tu. Sebab apa? Dah hancur dah. Adah tak terima dah, mana tak pernah berlaku pun. Tapi hukum akal boleh terima dah hidup kembali. Apa tak boleh terimanya? Kekalkan hancur, akal boleh terima. Hidup kembali, akal boleh terima. Siapa nak menghidupkan kembali? Hak tulang hak hancur, tulang hancur. Menghidupkan kembali yang menjadikan hak awal-awal gitu. Hak awal-awal itu kita tak ada kan? Tuhan menjadikan. Sekarang ni Tuhan hanya menghancurkan. Lepas tu Tuhan menghidupkan kembali. Pelik apa ni? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah. Ini akal. Biar orang-orang ni akal boleh terima. Biar akal boleh terima dulu. Orang mati ni senyap, akal boleh terima. Orang mati ni dihidupkan boleh, akal boleh terima. Biar boleh terima dulu. Harus pada akal. Biar duduk dalam akal, marilah pula dengan ayat Al-Quran. Ada ni. Ini hukum akal. Penting hukum akal ni, dia kemain hukum akal. Dia ni dia main hukum adah. Tak ada seorang pun mati hidup kembali. Itu hukum adah. Akal boleh terima. Hak tak ada jadi ada. Hak ada dimatikan. Dia adakan kembali. Pelik apanya? Pelik apa dia dihidupkan kembali? Sebab hak memang ada dah. Cuma dihancurkan sementara. Hak tak ada kosong asal pun Allah kuasa mengadakan. Biar duk akal bila terima orang kafir ni, akal boleh terima. Orang mati senyap, akal boleh terima. Orang mati akan dihidupkan kembali, akal boleh terima. Biar duk tangga haruh tu. Bila duk tangga haruh, barulah gengah sikit. Ni mai mustahil akal, itu mustahil adah, bukan mustahil akal. Orang mati kehidup kembali mustahil adah, tak pernah berlaku. Tapi akal biar duk tangga haruh. Ni dok ni mustahil biar duk tangga haruh. Boleh jadi. Boleh jadi. Mati senyap boleh jadi haruh. Mati hidup semula boleh jadi haruh. Biar duk tangga tu. Ni orang hak tak pernah iman ni lah. Biar dia boleh terima dua-dua. Dia gitulah. Dia apa-apa hal ni, dia daripada kosong tu hidup tengah dulu. Daripada kosong, biar boleh berlakulah dua-dua. Dia tahan sikit lagi. Biar boleh berlaku dua-dua. Mula-mula dok. Biar boleh dulu. Lepas tu, hak mana hak boleh sebenar, kita kira semula. Dia mula-mula tolok. Jangan tolok gitu. Biar boleh terima juga tu nampak. Hak ni boleh terima, hak ni boleh terima. Okey tu, gede kan? Ataupun hak ni dia tak ambuh, hak ni tak ambuh, gede kan? Dia tak ambuh dua-dua, gede. Baru tu tunjuk semula hak mana yang sepatut kamu kena turut. Dia tak boleh nak serta-merta, dia kena setangga-setangga. Kalau gitu tambah belaka, tambah belaka tak apa. Tinggal dulu hak asal. Hak kita nak bawa ni dia tak mau terima. Tinggal asal dulu. Biar tambah belaka, tambah dua-dua. Tak apa. Kalau gitu molek dua-dua. Biar molek dua-dua. Mana apa ni? Setangga. Kafir hidup kembali, tak boleh terima. Kita letak biar dia nampak. Hidup kembali, berasa akal boleh terima, logik. Dan siapa nak menghidupkan kembali tolong hancur? Hak buat hari tu lah, hak kosong. Dia gitu. Ini hukum akal. Hak zati lah. Ni hak aradin, hak beriman dah ni. Tilik pada ayat Al-Quran ni. Kafir ni Quran ni tolak awal-awal. Ambil akal dulu. Biar dia berterima akal dulu. Ni hak wajib arah. Dan jika melawani keputusan tersebut, sebaliknya, seperti yang bernyawa tidak mati. Nyawa tak mati. Kan ada kan cerita-cerita putih tu kan, nak buat siapa tak mati-mati tu. Katung tu lah. Kan ada tau. Cerita apa? Dia usaha-usaha biar dia tak mati. Hidup ribuan tahun tak mati. Ada tu. Dan jika melawani keputusan tersebut, mana? Seperti yang bernyawa tidak mati.
Dan yang telah mati tidak hidup kembali, maka dinama akan dia mustahil Arab, iaitu bahagian kedua. Mustahil mustahil akal aridi, akal tak terima. Quran beritahu yang bernyawa akan mati, tiba-tiba melawani hak Tuhan kata dalam Quran. Melawani. Ada yang bernyawa tak mati, ni mustahil akal aradi. Sebab apa? Akal tak terima. Yang Quran beritahu akan mati, tiba tak mati. Bohong Quran, dusta Quran, mustahil sama sekali. Quran beritahu yang mati akan dihidupkan kembali, tiba tidak dihidupkan kembali, mustahil. Mustahil akal aradi. Melawani apa yang keputusan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Akal tak terima, Quran kata, tiba-tiba tak berlaku. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu, atau bersegera sikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan harus Arab, iaitu bahagian yang ketiga daripadanya. Ni kena cemat sikit lah. Sebab kalau balik kepada hak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tu tak ada. Lewat sesaat pun tak ada, cepat sesaat pun tak ada. Hak tu kalau balik situ, hak tu masuk dalam wajib akal aradi. Di antara biasa contoh harus akal aradi ni gini. Orang yang beriman wajib syurga, wajib akal aradi, tapi dia banyak dosa. Orang kafir wajib akal aradi neraka, mustahil akal aradi syurga. Orang mati iman dan amal soleh, wajib akal aradi syurga, wajib akal aradi syurga segera. Mustahil akal aradi kena masuk dalam neraka jahanam sebab dia beriman dan amal soleh. Hak pergi pada harus akal aradi ni, dia beriman, boleh dia mati dalam iman, wajib akal aradi syurga. Syurga direct ataupun neraka terlebih dahulu. Itu dia tak harus akal aradi. Allah ampuni habis dosa dia walaupun bunuh 100 orang. Syurga direct. Syurga direct. Allah tidak ampuni langsung. Kena masuk neraka sekadar dosa dia banyak mana. Ini pun sama. Kalau tilik kepada taksis iradah, tak ada dah arah-arahnya. Allah telah menentukan pada azal, dia banyak dosa ni Allah ampuni. Allah telah menentukan pada azal, dia banyak dosa ni Allah langsung tidak ampuni. Kalau balik situ tak ada juga arah ni. Ada ni. Mana kalau kita nak pergi bab kematian, lewat sedikit segera apa semua tu, kalau kita nak pergi boleh pergilah kepada qada luh mahfuz. Boleh pergi situ qada luh mahfuz. Tapi qada luh mahfuz tu hanya pada catatan. Pada hak wakil hakikinya Allah telah mengqadakan pada azal. Mustahil berubah sama sekali hak qada azali. Tapi biasanya kalau hak harus akal aradi ni, dia buat contoh orang yang mati dalam iman wajib syurga, tapi dia banyak dosa. Harus akal aradi Allah ampuni terus ke syurga. Harus akal aradi Tuhan tidak ampuni, kena ke neraka, qada dosa banyak mana. Tapi balik pada hak hakiki azalinya, Allah telah mengqadakan yang banyak dosa ni diampuni sepenuhnya, ataupun tidak diampuni, kena masuk neraka jahanam sekadar dosa. Jadi harus akal aradi pun tilik pada wakil tak ada juga. Kalau kata kematian Allah panjang ke umur dia, tu hak luh mahfuz. Kalau balik pada hak wakil hakiki, hak qada azali, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebab apa? Sebab kalau kita terlewat sesaat,
Kalau kata cepat sesaat, di manakah sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu mustahil sama sekali. Sebab apa? Sebab hak tu sang Allah Ta'ala, sebagaimana takhsis iradah, sebagaimana takluk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara yang dinamakan hukum akal aradi. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian, supaya lepas kamu daripada nama jahil. Maka beruntunglah kamu selama-lamanya bila lepas dari nama jahil. Tapi ni hak halusi. Jahil juga, jahil lah, tapi tak berdosa. Gitu je. Hak pegang itu sahih dah. Hak Tuhan janji tu pasti berlaku tu pegangan kita dah. Sebab kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Itu hak wajib syarak taklifiyah atas kita. Hak hukum syarak tu tetap dah, tu tak gerak. Ni di pembicaraan hak lebih luas. Yang mana ramai orang jahil sehingga-hingga yang tidak disangka-sangka jahil. Jadi ni dia panggil hukum akal aradi, ataupun dipanggil hukum syarak yang 3, wajib pada syarak, mustahil pada syarak, dan harus pada syarak. Wallahu a'lam. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adah. Kemudian di hadapan huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal hak zati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.